Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang ayat aktif dan ayat pasif. Adakah kamu tahu apa itu ayat aktif dan ayat pasif? Jika kamu tak faham, tak tahu, jom belajar dengan Cikgu So. Kita tengok pada gambar ini dan kita belajar struktur ayat dan ayat itu kita dapat bezakan ayat aktif dan ayat pasif dahulu sebelum kita mengetahui cara menulisnya. Budak lelaki ini mengatakan, saya telah menyapu lantai, mencuci pakaian dan memasak. Apabila kita tengok ayat ini, kita tahu yang ini ialah ayat penyata. Tetapi apabila cikgu nak tanya, yang ini ayat aktif ataupun ayat pasif, apakah jawapannya? Ya, ayat aktif. Kenapa? Sebab biasanya apabila kita mendapati terdapat kata kerja yang berimbuhan me, biasanya ayat ini ialah ayat aktif. Gambar yang kedua. Saya selalu membaca buku pada masa lapang. Sama kata kerja yang dikesan di sini berawalan me. Kedua-dua ayat ini ialah ayat apa? Ayat aktif. Bagus. Seterusnya, kita tengok perbualan ini. Ayah, ayah yang sangat kacak ini. Hey Ryan, di manakah buah apple saya? Ryan menjawab, buah apple ya. Ayah, apple itu telah dimakan oleh abang. Di sini kita dapat mengesan, kata kerja ini berawalan ataupun dimulakan dengan imbuhan di. Biasanya, ayat yang mengandungi kata kerja yang berawalan di ialah ayat apa? Ya, ayat pasif. Kelas hari ini, Cikgu So akan membimbing anda untuk mempelajari ayat aktif dan ayat pasif. 什么是 ayat aktif呢？ 来我们来看它的解释。ayat yang mengandungi kata kerja dan berlaku pada sesuatu objek， 就是说它有动词这个句子，还有人物动词，然后有 object 在后面。Biasanya kata kerja itu berawalan me， 就是说这动词呢，它的imbuhan 是 me， 比如说 mencuci、membuat， 这些都是imbuhan me。第二个解释。ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan。在 ayat aktif 这种句子呢，它有什么？它有这个动词，那么这动词是拿来解释或者修饰它的主语的，就是说它的人物。比如说 ayah membuat， 这个 membuat 什么东西呢？指的是ayah， 它的动词是用来解释前面的那个主语，那个人物。那可能老师这样讲你不明白，来我们来看它的 contoh。ayat aktif contoh。人物，他说我们的那个动词呢是用来修饰前面的人物的，用来解释前面的人物的。比如说 sedang memasak mie segera， 在煮快熟面。mencuci kereta ayahnya， 指的是前面这人物。sedang memasak mie segera di哪里？ di dapur。为什么？ kerana beliau berasa lapar。这个整个句子里面有的资讯呢是用来解释Cikgu So， 谁做的Cikgu So。Cikgu So 在做什么呢？ memasak mie segera 在哪里？ di dapur。为什么？ kerana beliau berasa lapar。明白吗？来看第二个 contoh。Zetian mencuci kereta ayahnya di halaman rumah supaya kelihatan bersih。在这里我们要用这些字呢来解释Zetian。Zetian 在做什么呢？mencuci kereta ayahnya 在哪里？ di halaman rumah。为什么？ supaya kelihatan bersih。这就是 ayat aktif， 它符合了一
它有 imbuhan， 给 me 在那个动词那一边，然后整个句子那动词的目的呢是拿来解释前面那个人物在做什么，明白吗？然后再来，它也没有 kata kerja yang berimbuhan di 在里面，所以我们很确定它是 ayat aktif。So ayat pasif pula ayat yang menerangkan objek atau orang yang dikenakan perbuatan kepadanya. Biasanya ayat pasif mempunyai kata kerja yang berawalan di. So 他说有这个动词，那动词有 d 的。那么在这里呢，我们先把 object 放在句子的前面，因为我们要解释的、要修饰的是 object， 可能是动作，可能是东西，明白吗？那么它的 kata kerja 呢，一定是有 imbuhan di。So ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal， 在这里它是什么？它是注重在它的 object。那我们知道一个句子有 subject。有 object 对吗？那 object 它搬来前面，就是说 ayat pasif 呢 object 是在前面的，明白吗 ？OK sebagai unsur yang diterangkan。如果不明白，来我们来看它的 contoh。OK ayat pasif。Ayat pasif terbahagi kepada 3 jenis. 我们有3种的 ayat pasif。yang pertama ayat pasif diri pertama， 第一人称啊。So当我们用 ayat pasif 的时候，有 di 的时候，怎样用？不是所有 ayat pasif 一定有 di 的，大家。当它遇到第一人称跟第二人称的时候，它就不可以 di oleh 了的。OK， 只有第三人称才会用 di oleh。OK， 不要紧，不要担心，老师来跟你解释。Buah apple itu saya makan。我不可以讲 buah apple itu dimakan oleh saya， 这个呢，它hukum bahasa是错的。所以当有 saya、kamu 第一人称跟第二人称的时候呢，我们不可以用 di oleh， 我们要这样写 buah apple itu saya makan。来看第二人称 ，sampah itu perlu kamu buang， 我不可以说 sampah itu perlu dibuang oleh kamu， 那这样子tata bahasa 就错了咯。所以我们每次怎样造呢？ayat pasif 给第二人称呢 ，sampah itu perlu kamu buang。OK， 你不会讲 sampah itu perlu dibuang oleh kamu， 错。OK，ayat pasif diri ketiga， 这个我们就会看到有动词 di oleh 了。So majlis itu dirasmikan oleh beliau。OK， 他说那一个宴会那一个仪式呢，由他。被他开幕了，所以我们只有在第三人称呢，我们才会看到 imbuhan di oleh。那么反而第一和第二人称呢，我们是不会有动词有 di oleh， 明白吗 ？OK， 来，我们来看一下 ayat pasif。ayat pasif diri pertama。为什么我们叫第一人称的 ayat pasif？ 因为第一人称跟第二人称呢，它的写法跟第三人称不同。So 它一定要有 kata ganti nama diri pertama， 第一人称代词 saya、kami、kita、pate、hamba、beta 这样子的，明白吗 ？Contoh。Saya makan pisang goreng yang sedap itu。我不可以讲，当我写成 ayat pasif， 我不可以讲 pisang goreng yang sedap itu telah dimakan oleh saya， 错。OK，so pisang goreng yang sedap itu saya makan。OK， 明白吗？就是这样换。老师给你很多个例子，你要明白。Kita akan membina rumah untuk mangsa kebakaran itu. Rumah akan kita bina untuk mangsa kebakaran itu. 我们不可以写 rumah akan dibina oleh kita， 错。OK， 它一定是要在动词前面的。Rumah akan kita bina。Pisang goreng yang sedap itu saya makan， 清楚吗 ？OK， 如果清楚来。ayat pasif diri yang kedua， 它一定要有 mengandungi kata ganti nama diri yang kedua。比如说，来大家 kata ganti nama diri yang kedua 有 awak、anda、kamu、engkau、tuan hamba、tuanku， 这一些。So awak perlu menyiapkan kerja ini。kerja ini perlu awak siapkan。你不能说 kerja ini perlu disiapkan oleh awak， 错了咯。Anda perlu mengisi borang ini sekarang。
borang ini perlu Anda isi sekarang。你不可以说 borang ini perlu diisi oleh Anda sekarang，错。老师讲第一人称跟第二人称呢，先写才到动词，那么它动词是没有 di oleh，明白吗？来，第三个是大家最熟的 ayat pasif diri ketiga mengandungi kata ganti nama diri yang ketiga seperti beliau, mereka, dia, ia 或者人名了。来我们来看。Dia telah menyapu lantai itu supaya kelihatan bersih. So, 我们怎样把它写成 ayat pasif 呢？ lantai itu telah disapu olehnya supaya kelihatan bersih. 那在这里呢，我们要把 dia 换成 nya， 因为我们不会讲 lantai itu telah disapu oleh dia， 那不能，所以我们就这样换啦。Mereka telah menghabiskan cake itu。cake itu telah dihabiskan oleh mereka. So 在这里呢 di oleh 都没有问题，这是一般上你们学会的，明白吗？ sekarang kita tengok pada latihan. di sini Cikgu So telah berikan 2 latihan, terdapat 6 soalan sahaja. So, tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. So, 你可以把这 ayat aktif 换成 ayat pasif， 可是你不可以换什么？你不可以换它原本的意思。第一题。Nelson sedang membaca buku di dalam biliknya untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang. 那有一个技巧，大家，当你看到 kata hubung 的时候呢，就是说从这里开始不要换了。你是早草，你只换前面那个部分。那这个题目呢，你要怎样把它写成 ayat passive 呢？ 第一题老师教你。人物要去后面咯 ，object 来前面。什么东西是 object 呢？在这里 buku 咯 ，buku sedang dibaca oleh Nelson， di dalam biliknya。通常有 kata sendi 的地方，我们也可以不换了的。你要看它的句子的情况。So buku sedang dibaca oleh Nelson di dalam biliknya untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang。你会发现当我们把它换成 di oleh 的时候呢，在这里只要它的object 跟 subject 已经放下去了的呢，后面的东西huraian 都是照抄而已。比如说刚才老师讲的 ruang 跟 mengapa 照抄而已，清楚吗？我们不换了，我们只要换了 object 跟 subject 倒转位置呢，你就是对了。来看 soalan yang kedua. Saya menanam pokok bunga di halaman rumah untuk menceriakan kawasan rumah. 那在这里我们的那个 kata nama ganti diri 呢是 saya， so 它是第一人称的。那大家这个 saya 记得我们不可以用 di oleh， 我不可以写 ditanam oleh saya， 对吗？ so 我要怎样写呢？想一想呢，答案应该怎样写？来，老师给你3秒。3、2、1 ，yes， 来我们来 check 答案啊。Pokok bunga saya tanam。我们只换这边，一样来到这里有 kata sendi 呢，我们就开始不换了。So pokok bunga saya tanam di halaman rumah untuk menceriakan kawasan rumah。清楚吗？大家，你不可以写 ditanam oleh saya 是错，我们要这样写。来第三个 contoh， 第三个 latihan。Anda dapat mengikuti lawatan berpandu ke Taman Botani。lawatan berpandu 就是说 有人带着你去的啦。so 就有人就带你去这植物园，你能够去这个植物园。那么你不可以写 diikuti oleh Anda 哦，因为 Anda 是第二人称，老师讲过了，第一人称跟第二人称呢不能 di oleh 的，所以我们怎样做呢 ？Yes， lawatan berpandu ke Taman Botani dapat Anda ikuti， 会吗？如果会了呢，我们去看。第二个练习，tukarkan ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa mengubah maksud asalnya。所以我们要把这 ayat pasif 呢换成 ayat active。那通常这个被字句换成把字句呢，都是比较简单的，很多人都会的。来，我们来看，contoh yang pertama。Padi ditampi oleh istri petani itu di tepi sawah。Padi ditampi 就是说他在打那个稻谷啦，把他的稻壳呢跟那个稻米分开。所以他说他在那边给晒那个稻米，
和刀壳给它分开，可以还用一个大大那个毒浪呢，这边摇啊摇啊摇，可以摇到那个米和壳分开，明白吗？借助这个风的力啦。所以我们要把这个 imbuhan di 改成 me， 大家怎样改呢？ Istri petani itu menampi padi di tepi sawah。那大家如果还有itu，你就照写下来itu啦。你不可以自己把那itu丢掉，清楚吗？ Istri petani itu 把它换成 imbuhan me。Istri petani itu menampi padi di tepi sawah。OK。好，来我们来看第二个 contoh 这个 ayat passive 去 ayat active 的。Ikan keli itu perlu kamu balut。OK， 我们看到关键字了 kamu 啊， dengan daun pisang sebelum membakarnya。他说你要把那个鱼呢用那香蕉叶把它包起来，在你还没有烘烤它之前。那么当我们把它写成 ayat active 的时候怎样呢？把 kamu 拉来前面，然后那个 balut 我们改成 membalut。So kamu perlu membalut ikan keli itu dengan daun pisang sebelum membalutnya。sebelum membakarnya， 对不起，老师写错字了 ，membakarnya。OK， 这里打错了啊，你自己改 membakarnya。Dan 最后一个 buah ciku yang terdapat di dusun Paciso telah dipetik oleh mereka。OK， 我们看到人物是 mereka。dipetik 要改成什么 memetik。So 答案是 mereka telah memetik buah ciku yang terdapat di dusun Paciso。OK， 把这个dipetik 呢改成 memetik， 然后把 mereka 拉来前面，清楚吗？ OK， 大家今天我们在 ayat active 跟 ayat passive 呢就教到这里了。那如果你有任何的问题呢，请你问我或者写在底下的 comment 那边。那么如果你喜欢我的影片呢，请你按 like 或者 subscribe 或者按小铃铛，接收我的 notification， 当我有 upload 新的 video 给你。OK， 今天老师就讲这里了，拜拜。If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye.